Sebagai Perdana Menteri dan Presiden UMNO yang baharu, Tun Mahathir mewarisi ahli Kabinet Tun Hussein Onn dan parti politik terbesar di negara ini. Tidak ada sebab untuk terburu-buru membuat rombakan besar kerana beliau telah sedia mempunyai pengalaman bekerja dengan kebanyakan daripada mereka. Beliau tahu kekuatan dan kelemahan mereka dan kebanyakan daripada mereka sememangnya menunjukkan keupayaan untuk melaksanakan tugas dan portfolio yang diberikan. Apa yang perlu beliau lakukan adalah untuk menyemai benih kepercayaan dan keyakinan mereka kepadanya sebagai pemimpin baru. Oleh itu, beliau mengekalkan sebahagian besar Menteri Kabinet Tun Hussein, bahkan menaikkan pangkat beberapa timbalan menteri kepada menteri penuh. Untuk memilih timbalan Perdana Menteri, beliau membiarkan proses penggantian kepimpinan melalui pemilihan parti yang menentukannya. Akhirnya beliau mendapat Tun Musa Hitam sebagai orang yang paling kanan. Jelas sekali Tun Mahathir tidak mahu menggoyangkan kapal pentadbirannya dan mencetuskan kekecohan dalam kalangan anggota kabinet sedia ada. Semestinya beliau percaya kepada sistem dan proses penggantian kepimpinan sedia ada, serta tradisi parti yang mencerminkan sokongan rakyat secara keseluruhan. Sepanjang penggal pertama sebagai Perdana Menteri, Tun Mahathir lebih banyak menggunakan pendekatan konvensional dalam pembentukan pasukan kepimpinannya. Barisan kabinet pertamanya melambangkan kehendak beliau untuk mengekalkan kestabilan yang diwarisi daripada pentadbiran Tun Hussein Onn. Seterusnya, beliau mengambil faedah daripada hasil pemilihan parti tahun 1982 untuk menambah baik dan memperkukuhkan pasukan pimpinannya dengan sedikit perombakan. Dalam kabinet kedua ini, kebanyakan menteri dikekalkan jawatan mereka sehinggalah pilihan raya umum bulan Ogos 1986, kecuali Tun Musa Hitam yang meletakkan jawatannya sebagai timbalan Perdana Menteri pada bulan Mac 1986. Beliau digantikan dengan Tun Ghaffar Babur pada bulan Mei 1986. Selepas pilihan raya umum tahun 1986, Tun Ghaffar dikekalkan sebagai timbalan Perdana Menteri dalam kabinet ketiga Tun Mahathir. Manakala hampir separuh menteri daripada muka baharu, khususnya yang dinaikkan pangkat daripada jawatan timbalan menteri sebelumnya. Mungkin inilah pasukan impian ataupun the dream team beliau selepas pasukan kepimpinan mengalami keretakan apabila Tun Musa meletakkan jawatan pada bulan Mac 1986. Pasukan kabinet ketiga ini bagaimanapun mengalami keretakan sekali lagi apabila Tengku Razali bergabung dengan Tun Musa Hitam menentang Tun Mahathir dalam pemilihan UMNO tahun 1987. Setelah memenangi pertandingan tersebut, Tun Mahathir terpaksa mengeluarkan Tengku Razali dan beberapa orang lagi ahli pasukannya daripada senarai kabinet. Jelas sekali garis panduan Tun Mahathir dalam menentukan pemilihan ahli pasukan pimpinannya pada peringkat awal sehingga dicabar dalam pilihan UMNO 1987 adalah melalui pendekatan konvensional berdasarkan sokongan yang diberikan oleh rakyat melalui pilihan raya, ahli parti melalui pemilihan parti dan kesetiaan pemimpin tersebut dalam menyatakan sokongan mereka terhadap kepimpinannya. Aplikasi model kerja berpasukan. Pada peringkat awal, Tun Mahathir melangkah naik ke kedudukan kepimpinan tertinggi negara sebagai Perdana Menteri. Beliau mungkin tidak menjangkakan tahap prestasi pasukan pimpinan yang diwarisinya daripada pentadbiran Tun Hussein Onn belum berada pada jangkaannya. Beliau menjangkakan kesemua mereka faham dan cukup berupaya untuk menghadapi cabaran di bawah kepimimpinannya. Dalam banyak keadaan, beliau dilihat seolah-olah cuba mengaplikasikan pendekatan kepimpinan berasaskan hasil dan prestasi, iaitu peringkat kelima dan keenam dalam model Dexler-CB. Apabila mula mengambil tanggungjawab sebagai Perdana Menteri, beliau ingin melihat ideanya, dasar dan arahan pentadbiran dilaksanakan sehingga berjaya terbentuk daripada imajinasi kepada realiti. Kata beliau, "When I was Minister, Deputy Prime Minister and Prime Minister, what I look forward to most was seeing the results of my ideas, policies and directives taking shape, to see what I had glimpsed in my imagination become reality." Kenyataan ini menggambarkan bahawa Tun Mahathir melangkah begitu jauh sehingga mengabaikan 4 lagi peringkat penting proses pembentukan kerja berpasukan, iaitu peringkat orientation, pembentukan kepercayaan, trust building, kejelasan matlamat, goal clarification dan komitmen. Beliau terus meletakkan pasukan pimpinannya pada peringkat pelaksanaan implementation, iaitu peringkat kelima demi untuk melihat idea dan visinya dilaksanakan sehingga berjaya. Kemungkinan beliau yakin bahawa kesemua anggota kabinet yang diwarisi daripada Tun Hussein Onn faham dan cukup berupaya untuk melaksanakan tugas di bawah kepimpinannya. Namun begitu, beliau dilihat terlepas pandang tentang perubahan terpenting yang berlaku dalam pasukan pimpinan negara ketika itu, iaitu perubahan titik kepimpinan daripada Tun Hussein Onn kepada beliau sendiri.
Perubahan ini sebenarnya sangat signifikan kerana ia melibatkan suntikan visi dan misi baharu beliau yang sangat ketara berbeza dengan apa yang sedia dibawa oleh Tun Hussein On. Hal ini disedari sendiri oleh beliau menerusi kenyataannya di dalam Dr. in the House yang menyebut bahawa setiap pemimpin yang mengambil alih kepimpinan pastinya akan melakukan perubahan yang besar terhadap dasar dan polisi negara. Sebahagiannya untuk meninggalkan legasinya dan sebahagian lagi mungkin untuk mencapai matlamat perjuangannya sebelum ini. Kata beliau, whenever a new person takes over the leadership of a country, policies must change. A new leader wants to show that he is different. He wants to leave his own mark on the nation. Occasionally, in an effort to show how different he is, he may dismantle the policies of the previous leader or try to highlight mistakes that had been made. He may want to show how much more in touch his government is with the needs of the country and people. Sekiranya Tun Mahathir benar-benar menghayati kedudukannya ketika itu dan kedudukan pasukan yang baru diambil alih daripada kepimpinan Tun Hussein On, pastinya beliau sekurang-kurangnya akan mempertimbangkan 4 peringkat terawal yang penting dalam proses pembentukan kerja berpasukan, iaitu peringkat orientasi, orientation, pembentukan kepercayaan, trust building, kejelasan matlamat, goal clarification dan komitmen. Beberapa peristiwa yang dikongsi oleh beliau di dalam A Doctor in the House jelas menunjukkan bahawa beliau meninggalkan keempat-empat peringkat ini dan terus meletakkan pasukan kepimpinannya pada peringkat kelima dan keenam, iaitu pelaksanaan dan prestasi tinggi. Seperti yang disebutkan sebelum ini, beliau mungkin berkeyakinan bahawa kesemua anggota kabinet yang diwarisi daripada Tun Hussein On faham dan cukup berupaya untuk melaksanakan tugas di bawah kepimpinannya. Oleh itu, beliau tidak perlu menghabiskan banyak masa untuk melatih semula melalui keempat-empat proses terawal ini. Hakikatnya beliau terlepas pandang bahawa perubahan titik kepimpinan Tun Hussein On kepada beliau itu menyebabkan suntikan visi dan misi baharu yang membawa pasukan kepimpinannya kepada peringkat pembaharuan atau renewal dan perlu bergerak semula ke peringkat pertama, iaitu orientasi, untuk melalui peringkat seterusnya sebelum sampai ke peringkat kelima dan keenam yang beliau kehendaki. Kekuatan dan kehebatan kepimpinan Tun Mahathir sememangnya tidak dapat dinafikan berdasarkan bukti-bukti yang telah dibincangkan dalam bab-bab yang terdahulu. Namun begitu, ini tidak menafikan kelemahan yang wujud sepanjang kerjaya kepimpinan-Nya. Kelemahan ini bukanlah menunjukkan kekurangan beliau, sebaliknya menunjukkan kehebatan beliau dalam proses pembelajaran yang tidak pernah berhenti. Beliau mengakui segala kelemahan ini, namun beliau juga mengakui bahawa dirinya tidak pernah berhenti belajar daripada kelemahan ini. Sepanjang berkhidmat sebagai Perdana Menteri mulai tahun 1981 sehingga berlakunya krisis kepimpinan UMNO tahun 1987, terdapat beberapa situasi yang menggambarkan kelemahan kepimpinannya seperti yang dibincangkan sepanjang bab ini. Kelemahan ini mungkin boleh dikaitkan dengan beberapa tindakan eksperimentasi beliau terhadap prinsip kepimpinan. Kita boleh menggambarkan kelemahan-kelemahan ini dengan pelbagai istilah kepimpinan moden seperti yang dibincangkan oleh John C. Maxwell dalam bukunya tahun 2001. Antaranya, Tun Mahathir dilihat melanggar prinsip rantaian, the law of the change, iaitu seorang pemimpin kehilangan kepercayaan pemimpin kanan yang kerana cuba berbuat baik terhadap musuh pemimpin kanannya. A leader is losing the respect of the best man when he does not deal properly with the worst. Hal ini jelas berkait rapat dengan tindakan Tun Mahathir membawa masuk Tengku Zali ke dalam kabinet sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati Tun Musa Hitam. Tun Mahathir juga mungkin boleh digambarkan sebagai terperangkap dengan ciri kelemahan pemimpin menurut Collins tahun 2009, iaitu tidak berdisiplin dalam mencapai matlamat, undisciplined pursuit of more, the declining proportion of right people in key seats or problematic succession of power, or allocate more for his personal thinking rather than the sum of his people. Hal ini mungkin berkaitan dengan usaha beliau yang tergesa-gesa melaksanakan visinya secara bersendirian sehingga mengabaikan semangat kerja berpasukan. Keadaan ini menurut Maxwell 2001 dirujuk sebagai mitos Lone Ranger, the myth of the Lone Ranger, iaitu pemikiran bangga diri seorang pemimpin bahawa dirinya boleh melakukan kesemuanya secara bersendirian. The belief that one person can do something great. Pemimpin seperti ini juga menurut Maxwell melanggar prinsip gambaran besar, the law of big picture, iaitu seorang pemimpin yang menyangka bahawa semua perkara yang berlaku ini adalah berkenaan atau berkaitan dirinya sahaja. Dirinya adalah gambaran keseluruhan setiap sesuatu. If you think you are the entire picture, you will never see the big picture. Dalam keadaan ini, menurut Maxwell, pemimpin tidak akan dapat melihat gambaran besar yang sebenar kerana menganggap dirinya sebagai gambaran besar tersebut. Tun Mahathir juga mungkin boleh dirujuk sebagai melanggar prinsip Gunung Everest, the law of Mount Everest, di mana
Menurut Maxwell, pemimpin seperti ini terlalu fokus kepada impiannya sehingga melupakan pasukan pimpinannya. Focusing too much on his dream and too little on his team. Pelan penggantian. Kemungkinan salah satu daripada kegagalan terbesar kepimpinan Tun Mahathir adalah kegagalannya untuk menyediakan pemimpin pengganti yang berjaya. Antara bukti yang sering dikemukakan oleh para musuh politiknya ialah hakikat bahawa beliau adalah satu-satunya Perdana Menteri yang paling lama berkhidmat serta mempunyai paling ramai timbalan, iaitu 4 orang. Beliau dikatakan penyebab kepada Tun Musa Hitam, timbalan pertamanya meletakkan jawatan. Beliau juga dikatakan penyebab kepada Tun Ghaffar diketepikan apabila dicabar oleh Anwar Ibrahim. Beliau juga dikatakan dengan sengaja memecat Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga akhirnya mengekalkan Tun Abdullah Ahmad Badawi, iaitu timbalannya yang dikatakan paling lemah untuk mewarisi jawatan Perdana Menteri. Kemudiannya beliau dikatakan bertanggungjawab menyebabkan Tun Abdullah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan digantikan dengan Datuk Seri Najib Tun Razak. Setelah Datuk Seri Najib sendiri difikirkannya tidak sesuai untuk terus menerajui negara, beliau kembali ke ranah politik, menentang dan menjatuhkan Datuk Seri Najib untuk akhirnya beliau sendiri kembali memimpin pada usia 92 tahun sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Pada tahun 2016 ketika berucap dalam satu majlis memperingati ulang tahun ke-113 Tunku Abdul Rahman, Tun Musa Hitam menyalahkan Tun Mahathir sebagai lebih cenderung untuk membuang pemimpin yang berpotensi dan melatih pemimpin yang boleh menjadi pengikutnya. Para pengikut inilah yang mengambil alih kepimpinan beliau. Dakwaan ini mungkin ditujukan kepada Tun Abdullah dan juga Datuk Seri Najib. Akibat daripada itu, kata Tun Musa, wawasan 2020 yang dibentuk oleh Tun Mahathir pasti akan gagal. Pengikut yang diberikan amanah membawa wawasan 2020 ini hanya taat dan mengikut arahan semasa beliau masih berkuasa. Apabila mengambil alih kepimpinan, mereka tidak akan mengambil tahu tentang wawasan tersebut. Kata Tun Musa, those followers ended up taking over the leadership of the country after he left office. It is ironic that Dr. Mahathir's vision is now certain to fail because of Dr. Mahathir himself. His personal leadership record shows that he did away with all potential leaders and retained and trained followers. It is mostly these trained followers that had taken over the leadership of the country. These trained followers are dedicated and loyal to whoever sits at the very top. They need to be in order to survive. Jawapan Tun Mahathir terhadap tuduhan Tun Musa ini agak menarik untuk difahami. Menurut beliau, kegagalan pertamanya dalam pelan penggantiannya adalah Tun Musa Hitam itu sendiri. Beliau tidak sabar menunggu Tun Mahathir bersara. Oleh itu, beliau meletak jawatan selepas 5 tahun berkhidmat sebagai timbalan kepada Tun Mahathir. Bahkan Tun Musa juga dianggap sebagai orang yang terlibat dalam percubaan melenyapkan bukan sahaja pelan penggantiannya, bahkan melenyapkan kepimpinan beliau daripada jawatan Presiden UMNO dalam pemilihan parti tahun 1987. Tindakan Tun Musa bergabung dengan Tengku Razali dan menentang beliau adalah bukti nyata dakwaannya ini. Tun Mahathir juga mempersoalkan jika Tun Musa menyalahkan beliau yang menyebabkan peletakan jawatan beliau, kenapa beliau sanggup bertanding semula jawatan Naib Presiden semata-mata untuk berkhidmat di bawah Tengku Razali. Di sini dengan jelas Tun Musa adalah orang yang dikatakan menggagalkan pelan penggantian yang dirancangkan oleh Tun Mahathir. Beliau pastinya akan menggantikan Tun Mahathir sebagai Perdana Menteri sekiranya beliau bersabar. Tun Mahathir menegaskan bahawa pendekatan beliau melatih dan mendidik bakal penggantinya adalah melalui kepimpinan melalui teladan. Menurutnya, jika benar tuduhan Tun Musa bahawa beliau gagal melatih dan mendidik pemimpin, maka mungkin selama ini beliau menunjukkan contoh yang tidak baik. Beliau menulis dalam Check That web blognya, I believe in leadership by example. I must have set a bad example because those who succeeded me all failed to make a success of Vision 2020. I am to blame, of course. Pendekatan kepimpinan melalui teladan bukanlah sesuatu yang mudah diaplikasikan. Pendekatan ini sekiranya berjaya akan dapat mengatasi segala masalah berkaitan pemberi ubah lain yang disebutkan di atas. Antara contoh pendekatan kepimpinan melalui teladan yang beliau pernah aplikasikan adalah membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet, sekalipun Tengku Razali ditewaskan oleh Tun Musa dalam pemilihan parti tahun 1982. Tindakan ini dilakukan untuk menghargai kewujudan sokongan ahli parti terhadap Tengku Razali serta bakat dan pengalaman kepimpinannya. Beliau berharap Tun Musa akan dapat bekerja bersama Tengku Razali di atas semangat pertandingan secara demokratik. Kerjasama antara dua pemimpin yang sama hebat ini pastinya akan membawa keuntungan kepada parti dan negara. Untuk parti akan berkurangan masalah permusuhan antara penyokong kedua pemimpin ini. Manakala untuk negara, kemahiran dan pengalaman kepimpinan kedua-dua tokoh ini pastinya akan membantu pelaksanaan dasar-dasar penting kerajaan yang dibawa oleh Tun Mahathir. Kata beliau di dalam Dr. in the House, I recognize that both he and Tun Musa were backed by substantial numbers in the party. If I had dropped one, I would have lost his supporters.
It was a fight between figures of almost equal stature and popularity. So to keep the party intact, I had to find a place for Tengku Razali. Malangnya pendekatan kepimpinan melalui teladan ini tidak difahami oleh Tun Musa dengan baik sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati terhadap tindakan Tun Mahathir ini. Dalam pendekatan kepimpinan melalui teladan, Tun Mahathir cuba menerapkan pemikiran strategik dan berpandangan jauh yang memfokuskan kepada manfaat parti pada masa hadapan. Malangnya pendekatan yang diaplikasikan terhadap Tengku Razali mungkin dibuat berdasarkan pertimbangan yang kurang tepat. Dengan memberikan lebih banyak perhatian kepada nasib dan kedudukan Tengku Razali, dalam masa yang sama beliau mengabaikan perspektif politik Tun Musa. Dalam konteks lingkaran kepimpinan yang dibincangkan dalam bab 6 sebelum ini, tindakan Tun Mahathir diumpamakan dengan seorang pemimpin yang memberi tumpuan yang keterlaluan terhadap lingkaran prihatin ataupun circle of concern berbanding dengan lingkaran pengaruh ataupun circle of influence. Rajah A di bawah menggambarkan kesan tindakan Tun Mahathir beliau Rajah A menggambarkan kesan tindakan Tun Mahathir beliau terlalu memberi tumpuan kepada Tengku Razali berbanding Tun Musa Hitam. Tindakan ini sebenarnya bersifat reaktif, iaitu terlalu memikirkan tentang nasib Tengku Razali dan penyokongnya yang berada dalam lingkaran prihatin B. Apabila Tun Mahathir membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet, beliau menyebabkan lingkaran pengaruh A, iaitu kepercayaan dan keyakinan Tun Musa kepada kepimpinannya terjejas. Anak panah dalam lingkaran prihatin B yang menunjuk ke dalam menekan lingkaran pengaruh A menjadi semakin kecil. Akhirnya lingkaran pengaruh A ini berkecai apabila Tun Musa meletakkan jawatan pada tahun 1986 kerana tidak berpuas hati dengan tindakan Tun Mahathir membawa masuk Tengku Razali ke dalam kabinet. Ini adalah petanda hilangnya kepercayaan Tun Musa terhadap kepimpinan Tun Mahathir. Ketika ini, Tun Mahathir mengaplikasikan pendekatan kepimpinan reaktif seperti yang ditunjukkan dalam Rajah A. Tun Mahathir sebenarnya mempunyai pilihan untuk mengaplikasikan pendekatan kepimpinan proaktif. Bagaimanapun, beliau mungkin memahami bahawa konsep kepatuhan dan ketaatan pada pengikut Tengku Razali tidak akan berubah. Dalam keadaan biasa, ramai pengikut atau penyokong cenderung untuk meneruskan sokongan mereka kepada pemimpin apabila pemimpin tersebut berjaya mendapat kedudukan. Apabila pemimpin tersebut kalah dalam pertandingan dan kehilangan kedudukan, kebiasaannya sebahagian besar pengikut dan penyokong akan meninggalkan mereka dan berkemungkinan besar akan beralih menyokong pemimpin yang menang dan mendapat kedudukan. Tun Mahathir pastinya sedia maklum bahawa tidak ada pengikut yang tetap dan begitu juga tidak ada pemimpin yang tetap. Pengalaman beliau ditinggalkan oleh sebahagian besar penyokongnya setelah dipecat daripada UMNO pada tahun 1969 pastinya masih diingati oleh beliau. Sepatutnya beliau perlu yakin bahawa selepas pemilihan UMNO 1982, Tun Musa berkemungkinan besar akan dapat menarik lebih ramai penyokong Tengku Razali mengalih sokongan kepadanya. Secara tidak langsung, mereka akan berada di bawah kepimpinan Tun Mahathir. Jika ini yang menjadi fokusnya, maka beliau seharusnya mengaplikasikan pendekatan kepimpinan proaktif seperti yang ditunjukkan oleh Rajah B. Tun Mahathir seharusnya memberi tumpuan kepada tenaga di dalam lingkaran pengaruh A, di mana kepercayaan Tun Musa dan pengaruhnya berada seperti yang ditunjukkan dalam Rajah B. Dalam lingkaran pengaruh A, beliau sepatutnya bekerja serapat mungkin dengan Tun Musa dan membiarkan Tengku Razali mencari jalan sendiri dalam kerja politiknya. Secara beransur-ansur, penyokong Tengku Razali akan meninggalkannya kerana beliau tidak lagi mempunyai kedudukan dalam politik dan kabinet. Sekiranya tidak lagi aktif dalam politik, beliau mungkin akan hilang terus daripada radar penyokongnya. Tumpuan Tun Mahathir pada lingkaran pengaruh A terhadap Tun Musa akan memperkukuhkan semangat percaya-mempercayai antara mereka. Sekaligus akan menolak keluar sempadan lingkaran pengaruh A seperti yang ditunjukkan oleh anak panah menghala keluar. Menjadikan lingkaran ini lebih besar sehingga mengecilkan lingkaran prihatin B, iaitu sikap keprihatinan terhadap nasib dan masa hadapan politik Tengku Razali. Pendekatan kepimpinan proaktif ini boleh dilaksanakan secara kepimpinan melalui teladan, iaitu kesanggupan meletakkan kepercayaan kepada tempatnya. Hari ini terdapat banyak contoh dan pelbagai model perancangan penggantian kepimpinan yang berjaya dalam dunia korporat. Namun begitu sukar ditemui yang terbukti sesuai untuk dilaksanakan dalam situasi kepimpinan politik. Bagaimanapun, pemerhatian terhadap cabaran yang biasanya dihadapi oleh pemimpin korporat dan pemimpin politik mungkin berguna untuk memahami cara memperbaiki dan memperkukuhkan fokus kepimpinan dalam lingkaran pengaruh seseorang pemimpin bagi memudahkan proses penggantian kepimpinan.